السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama tadabbur lagi daripada surah Ad-Dukhan ayat yang ke-34. Ayat berapa? 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 29. Ayat 30. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم
إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Baik. Kita sebut semalam berhenti pada ayat yang ke-30. Sebelum daripada itu kita sebut sikit berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun yang telah kita sebut, iaitu daripada ayat yang ke-17 kemarin. Sedikit tambahan untuk catatan tuan-tuan lah yang saya ambil daripada beberapa tafsir. Yang pertama sekali, Nabi Musa dia minta, ayat yang ke-18 tu, Nabi Musa dia minta supaya lepaskan hamba, dan aku ni Rasul yang begitu amanah menjalankan tugas yang disebut oleh Nabi Musa, iaitu addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Aku Rasul yang amanah, lepaskan. Itu ayat nombor 18. Nombor 19, dia kata jangan kamu besar diri, jangan kamu rasa besar diri atas kemurkaan kamu kepada tauhid ini. Kerana apa? Kerana aku datang kepada kamu dengan dalil yang terang. Ayat nombor 19, inni atikum bisultanin mubin. Sultanin mubin maknanya aku datang kepada kamu dengan dalil yang jelas, lagi terang. Dia nak lawan aku tak pernah sabar lah, sebab dalil terang. Baik, di antara ayat yang ke-19 dengan ayat yang ke-20 ni, bahasa dia panggil dalam kaedah tafsir kita ni, dia panggil idmash. Dia panggil idmash. Ni saya nak tambah ni. Kemarin saya tak beritahu, saya baca usul ayat je kemarin. Idmash ni kalau kita tengok adalah salah satu daripada, tuan-tuan boleh rujuk muka surat 8 pada usul tafsir tu. Kitab saya ni muka surat 8. Tuan-tuan tengok usul tafsir tu, ada 16 istilah. Dia duduk pada istilah yang ke-12. Dalam kitab tu pun ada rasanya, dia kitab warna hijau tu, perkara yang ke-12 disebut sebagai idmash. Apa benda idmash ni? Adalah ayat-ayat yang takdirkan atau dihazafkan jumlah muqaddarah dan mahfuzah
Biasanya kisah atau perumpamaan Al-Quran tidak disebut secara menyeluruh, hanya disebut perkara penting saja, dan bahagian kisah yang lain itu dihazafkan ataupun disebut pada ayat yang lain. Nah, kita nak faham ni dulu ni, belum kita pergi jauh. Idmaj ni maknanya, baik, kalau kita tengok ayat semua 19, cuba tengok ayat nombor 19 dengan ayat nombor 20 ni. Wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, ayat nombor 20, dan sesungguhnya aku berlindung daripada Rabbmu dan Rabbku dan Rabbmu daripada keinginan untuk merejam aku. Dia ada kisah di antara nak sampai nombor 20 tu, ayat 19 tu, dia datangkan bukti Nabi Musa buat mari dalil, panggil tu kasihi Nabi Musa lempar tukak jadi ular. Tak ada lah ayat ni, dihazafkan, dibuang. Bukan dibuang gitu, tidak, disebut pada surah yang lain. Jadi idmaj ni adalah satu short pen, dia panggil short cerita. Maka ayat nombor 20 tu, perkataan Nabi Musa, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbmu dan Rabbku, tu bukan masa ni, bukan masa peristiwa disebut, setelah lama masa berlalu. Tu dia panggil idmaj. Nak faham ke tak tahu lah tu. Saya ulang sekali lagi supaya kita lekat betul-betul. Idmaj ni adalah satu short cerita yang tidak disebut dalam ni, tetapi ada cerita tu pada ayat yang lain. Nombor 19 tu, kalau kita tengok ayat dia, kalau kita tengok betul-betul dah. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Tiba-tiba dia sombong diri, dia panggil, dia buat khianat Nabi Musa, dia kena bala, dia panggil Nabi Musa berdoa. Tu lama masa tu. Tapi semua benda cerita-cerita tu tidak dicerita dalam ayat yang kita ada ni, tapi dicerita pada ayat yang lain. Jadi kita nak tafsir ayat nombor 19 ni, kita kena rujuk pada ayat yang lain untuk tafsir. Kerana ayat nombor 20 tu telah pun datang hukuman Fir'aun kepada Musa. Sebelum Nabi Musa dihukum, direjam oleh Fir'aun, ada cerita sebelum daripada tu. Maka cerita tu dibuang, disebut pada ayat lain. Tu dia panggil idmaj. Reti dah tu tak? Tak reti lagi, balik kena makan nasi dululah. Baik. Itu ayat nombor 20. Aku berlindung daripada kamu, daripada rejam. Maka ini kalimah bukan masa tu, setelah masa lama berlalu. Bunuh dengan rejam ini, bunuh untuk menghinakan orang. Tidak sama dengan bunuh pancung kepala. Tidak sama dengan bunuh pancung kepala, tak sama. Bunuh dengan rejam, bunuh untuk menghinakan dia. Untuk menghinakan dia. Dalam hukum Islam, dihukum rejam bagi penzina yang muhsan, penzina yang telah pun berkahwin, diukur rejam. Yang belum berkahwin, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, disebab mereka itu dengan 100 kali sebatan. Jadi Fir'aun nak rejam, tujuan untuk menghina. Ayat nombor 21, Nabi Musa kata, kalau kamu tak mahu beriman, Nabi Musa sebut, kalau kamu tak mahu beriman, jangan buat begini, biarkanlah saja, jangan bunuh-bunuh, jangan nak rejam, biar begitulah, kafirlah caramu. Lepas tu mu lepaslah puak Bani Israel tu. Apa pasal pula mu nak pergi bunuh dia dengan cara begini, nak buat aniaya pada dia? Tak betul cara kamu, dah kamu tak boleh terima, dah aku pula tak paksa kamu sebagaimana kamu paksa aku, tidak. Jadi sebab apa dipaksa ni? Kerana kalau kita baca dalam surah Ghafir dulu, kalau kita ingatlah, dan Fir'aun bagi alasan sebab apa kita lawan Musa ni. Yang pertama sekali, sebab dia nak
menjatuhkan kekuasaan kita ni lah. Jadi apabila nak jatuh kekuasaan kita, nak bina parti lain, nak buat parti baru, susahlah kita. Oleh kerana itu, daripada dia jatuh kerajaan ni, baik kita lawan dia, kita usir dia dan sebagainya. Itu benda yang disebut. Baik. Ayat 22, lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala. Memohon pada Allah Ta'ala. Tapi mereka tetap lawan dan tetap degil. Doa Nabi Musa dikabulkan. Ayat nombor 23, tanda doa Allah Ta'ala terima, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh lari pada malam hari. Tapi kalau tengok ayat nombor 23 ni, ayat nombor 23 tu, itu fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Fa'asri bi'ibadi, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku itu pada malam hari. Malam hari di sini bukan tengah malam ni, permulaan malam. Permulaan malam. Kerana nak sampai di tepi laut tu lama juga tu. Lama masa. Bermakna larilah pada permulaan malam ini, nescaya orang tak nampak kamu, kamu pergi sampai tepi laut tu, sedang mulai esok bangunnya puak-puak Fir'aun ni, macam mana boleh lari belakang ni? Lalu innakum muttaba'un, kamu akan diikuti. Kamu akan diikuti. Bukan makna kamu lari saya saja, wahai Musa dengan Bani Israel, lepas tu tak ada orang ikutlah kamu, dan puak-puak kebeti, puak-puak Fir'aun ni bila bangun pagi dia kata, lari dah Musa ni, tak apalah, tak menggugak kita lah. Tak. Innakum muttaba'un, kamu akan diikuti oleh tentera Fir'aun. Watrukil bahra rahwa. Jadi ini idmaj lagi. Ayat 23 nak sampai ayat 24. Kerana ayat 24 tu, kalau kita tengok tafsir dia, dan biarkanlah laut itu terbelah. Bermakna Nabi Musa lari sampai depan tu, Nabi Musa pukul tongkat dia, lepas tu tongkat laut terbelah sampai depan laut. Bani Israel kata, hei Musa, lagu mana ni? Belakang kita Fir'aun, macam mana kita nak lari depan kita laut? Idmaj itu ada dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Boleh faham tu? Allahu Akbar. Bukan senang nak mengajar tafsir ni tuan-tuan. Sebab tu orang boleh ambil apa yang saya sebut ni, saya rasa berharga sangat. Sebab sakit kepala nak baca banyak tafsir. Tak tu jarang orang nak mengajar tafsir ni. Jarang. Paling kurang 14-15 kitab yang kita kena baca bila mari ayat ni. Kita nak tahu di mana benda ni ayat yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Asy-Syu'ara, kita kena pergi surah Asy-Syu'ara, tengok apa dia Tuhan cerita. Baik. Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat ilmu kita. Jadi tanda Tuhan terima, Tuhan suruh lari. Bila dikejar, sampai dikejar ayat nombor 24 tu, setelah menyeberangi, maknanya dikejar tu duduk tepi laut, macam saya sebut tadi, Fir'aun duduk belakang, Fir'aun bangun mana, banyak cerita lagi. Ni cerita ni ayat 24 ni setelah menyeberangi laut dah. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Setelah mereka seberang, Allah Ta'ala kata biar begitu. Manakala Nabi Musa pusing belakang, lepas tu Nabi Musa tongkat dia balik tu, tutup laut tu. Nah. Jadi Fir'aun duduk sebelah sana. Tak. Tuhan kata innahum jundum mughraqun. Tuhan kata aku nak biarkan dia dengan tentera dia mapuh dalam air tu, lemah. Tuhan kata biar duduk gitu. Ni doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Setelah Nabi Musa berdoa, kita baca dalam surah Fussilat ke apa dulu, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya
Allah Ta'ala, Nabi Musa berdoa, Fir'aun dengan puak-puak dia menggunakan perhiasan dunia untuk menyesatkan pengikut dia daripada jalan. Setelah lama tu, bukan sekejap, lama masa, baru Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Jadi cara Allah Ta'ala nak mapuh Fir'aun ni dengan puak-puak dia, kita guna bahasa mapuh dah senang dah. Cara Allah Ta'ala nak mapuh Fir'aun ni, biar wahai Musa, jangan kamu watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Allah Ta'ala boleh sebut innahum mughraqun, boleh. Tapi jundum mughraqun, dia dengan bala tentera dia hak halau kamu ni, pasti mereka itu puak-puak yang lemas. Jundun ni adalah satu kalimah yang menunjukkan semua puak-puak dia tu mapuh belaka, mati belaka, tak ada tinggal seorang habuk. Puak Qibti ni. Ayat nombor 25 hingga 26, 27. 25, 26, 27. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Ayat nombor 25 sampai 28. Baik. Tafsiran dia begini, mudah kita nak faham, atau boleh baca sendiri makna dia. Setelah mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tinggalkan apa yang ada pada negara hak mereka tinggal ni, iaitu kebun-kebun, tanaman, Allah Ta'ala wariskan kepada orang lain. Ulama selisih pendapat mengenai dengan siapa dia yang mewarisi benda yang ditinggalkan oleh Fir'aun bersama dengan menteri, bersama dengan tentera dia. Yang pertama, kata ulama, itu puak Qibti yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi semula kuasa kepada Bani Israel. Allah Ta'ala bagi semula kuasa kepada Bani Israel. Dua penafsiran. Dua-dua ni betul. Cuma apa yang boleh kita sebut sini bahawa beza Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun dengan kaum Ad dan kaum Samud. Bezanya di mana? Kaum Ad, kaum Samud ni Allah Ta'ala hancur sekali dengan tempat dia. Allah Ta'ala hancurkan kaum Ad, kaum Samud sekali dengan tempat dia. Fadammarnaha tadmira fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, habis hancur bangunan yang mereka bina, apanya kaum Ad, kaum Samud habis, kaum Nabi Lut habis, lipat bumi. Fir'aun tidak. Fir'aun tidak. Fir'aun ni Allah Ta'ala nak mapuh di tempat lain. Negeri hak dia bina tu, hak dia kata, mu tidak tengok ke rakyat Mesir tidak lihat ke semua ni bawah kekuasaan aku. Hak dia sebut, hak kita baca dah lepas-lepas tu. Nak tunjuk bahawa begini dia orang hak mengaku Tuhan. Dia tinggal segala nikmat dunia yang melalaikan dia. Orang lain yang dapat nikmat tu, kalau dia tu Tuhan, betul-betul hak dia, betul-betul hak dia, dia tidak akan tinggal muka hak dia. Sekarang ni dia mapuh tak ke mana dah dengan tentera dia. Tapi harta yang dia kumpul, nikmat yang dia perolehi, negara yang begitu aman, negara yang begitu orang panggil indah dan cantik, semua diwariskan kepada orang lain. Bukan hak dia. Tuhan apa bukan hak ni. Tu motif dia. Boleh nampak dah ni? Tu motif dia. Allahu Akbar. Ayat nombor 29. Baik, usul ayat dia, kebiasaannya kematian orang besar ni diingati, ditangisi, diratapi sebab dia orang besar. Orang ada pangkat, orang ada kedudukan, maknanya bila dia mati, orang sebut nama dia. Mungkin ada satu orang panggil tempat untuk kaji pemikiran dia ke, ataupun satu muzium ke, nak jasa-jasa dia,
ataupun satu tempat nak tulis apa siapa dia ni, sebab orang berjasa kan, orang akan buat begitu. Nama disebutlah sejarah sebab berjasa dia ni. Tapi tidak. Fir'aun ni tidak. Sebab apa saya kata tidak tu? Allah Ta'ala sebut fama bakat alaihimus sama' wal ar wa ma kanu munzarin. Mudah Tuhan sebut. Kematian dia ni tidak ditangisi oleh langit. Tidak ditangisi oleh langit. Tak ada apa-apa, bumi ni tak ada rasa menangis. Kita katakan bumi menangisi kalau hujan turun tak? Pemergian kawan ni tu bahasa kita. Dan orang Arab dia bercakap begini. Manakala mu tak tolong aku pun, tak ada apa bumi tak menangis kalau mu mati. Gitu makna dia. Allah Ta'ala guna bahasa hak biasa orang Arab cakap kepada kematian Fir'aun. Makna Fir'aun ni mati, tak ada jasa apa pun, mampu kerah gitu. Allah Ta'ala kata bahan tanah gitu. Dah, mampu begitu, tak ada jasa. Tak ada lah kata jasa Fir'aun ni begini. Tak ada. Dah harta hak dia tinggal boleh ke orang lain. Apa hak dia ada? Allahu Akbar, hina sungguh mati lagu ni. Na'udzubillah. Mati macam orang biasa saja. Kemudian ayat 30. Pengikut Nabi kena ikut kitab. Dan Allah Ta'ala selamat Bani Israel daripada azab yang hina. Azab yang hina di sini, walaqad najjayna Bani Israel minal azabim muhin. Azab hina di sini makna azab Fir'aun, bukan azab Allah tu. Kerana salah satu daripada hidup zaman Fir'aun ni seolah-olah mereka diazab dari segi perasaannya. Dah bayanglah tatayudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, sembelih semua anak lelaki, hidup anak perempuan, nak mati baka buat Bani Israel. Ambil Bani Israel jadi hamba, sedangkan dia golongan merdeka. Bani Israel ni bagi dia, apabila mu duduk negara Mesir ni, mu bukan tuan kepada negara Mesir. Kita bercakap dalam masa kita kata mu bukan bumi putera di sini, tidak. Mu golongan pendatang mai pada Palestin. Oleh kerana mu golongan pendatang, tarah warga negara mu tak dapat. Oleh kerana tarah warga negara tak dapat, mu kena jadi hamba kepada kami. Ini perangai Fir'aun. Dia tak sedar sebelum ni ada Nabi Yusuf daripada Bani Israel hak mengitah negara Mesir jadi aman dan makmur. Sebab itu dalam syarahan Rajulun Mu'min, kalau kita ingat syarahan Rajulun Mu'min dalam surah Ghafir, betul tak? Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Itu ayat dia. Di antara hujah dia kata dulu kan ada Yusuf. Sebab apa? Kenapa kita tak boleh ikut Musa sebagai Nabi? Sebab dia Bani Israel. Lepas tu ada dah kan dulu sejarah orang Bani Israel juga jadi menteri, aman makmur kan negara kita. Tu syarahan Rajulun Mu'min, disebutlah surah Ghafir. Semua ayat ni berkait semua ni. Surah Hamim ni 7 ni semua ayat berkait. Dan kalau kita faham ni, kita fahamlah Quran. InsyaAllah kita faham. Nak habis dah, tinggal 2-3 surah lagi. Berdoa biar habis cepat sikit. Baik. Ayat nombor 31. Daripada azab siapa? Min Fir'aun. Azabim muhin bermakna min Fir'aun. Itu makna dia, huraian dia. Daripada azab, innahu kana 'aliyan minal musrafin. Allah Ta'ala sebut, dan golongan dia daripada golongan yang musrafin, golongan yang terlampau jahat. Jahat ni jahat juga, ni dia terlampau jahat. Jahat tak jahat, kebenaran mari dekat dia pun tak mau terima juga. Musrafin dia panggil. Kemudian ayat nombor 32. Ayat nombor 32 ni Allah Ta'ala pilih Bani Israel itu mulia di zaman mereka kerana mereka menerima akidah tauhid. Ini kita nak sebut. Walaqad najjayna Bani Israel. Ayat nombor 30, 31, ayat nombor 32. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin. Apa makna dia? Ayat nombor 32 tu, dan kata Allah, sesungguhnya kami telah pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Ya, ini maksudnya bangsa-bangsa yang ada pada mereka pada masa itu kami pilih.
kami pilih. Kerana apa? Alal alamin, kata Jalalain, itu fi zamanihim. Kami pilih golongan Bani Israel ni, mulia mereka, hebat mereka ke atas orang lain pada zaman itu. Sebab apa? Kerana zaman itu mereka terima tauhid, mereka terima akidah. Zaman Nabi mereka jadi hina sehina-hinanya. Sebab tok nenek mereka boleh terima akidah, tiba-tiba mereka lawan Nabi. Jangan silap faham ni ayat ni. Kalau silap faham dia kata mulia Bani Israel ni. Dah. Alal alamin itu fi zamanihim, kata tafsir Jalalain. Pada masa mereka. 32. Ayat nombor 33. Wa atainahum minal ayat ma fihi bala'um mubin. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami, itu di dalamnya terdapat ujian yang nyata. Allah bagi pada Bani Israel ini berbagai ayat. Ayat ni makna dia berbagai ujian. Tu makna pertama. Bala mubin, ujian. Yang pertama ujian nikmat. Yang kedua ujian yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian melalui kesabaran kepada dia. Itu dua makna dalam ayat ni. Ayat nombor 33. 34 ayat untuk orang Mekah. Ayat nombor 34 ni ayat untuk orang Mekah yang mereka selalu sebut. Apa mereka sebut? Inna haula'i la yaqulu, sungguhnya orang musyrik itu benar-benar berkata. Apa yang mereka kata? In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak sekali-kali akan dibangkitkan. Mati ini sekali ya, tamu ke dunia ni. Dan kami tidak akan dihidupkan semula pada hari kiamat. Ni perkataan orang Mekah. Dan dia orang Mekah nak lawan Nabi dia macam Fir'aun lawan Musa juga. Ingat, mampu habis Fir'aun. Tinggal harta benda. Kena jadi macam kau Samud. Mampu saling ke tempat-tempat. Pilihlah orang Mekah nak mana, musyrik Mekah mu nak mana. 35 ayat nombor 36. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Yang pertama tadi, kami tak mati kecuali sekali. Dan tidak bangkit semula akhirat, tidak hidup semula, sekali-sekali tu mati. Dalilnya Allah, dalilnya tak payah Muhammad. Senang je dalil dia. Buat mari bapak-bapak kami yang mati tu. Hidup balik. In kuntum sadiqin, kalau betul apa hak mu sebut mati ni sekali, lepas tu hidup balik akhirat kelak. Kami percaya mati sekali betul, hidup sekali juga. Mati sekali, lepas tu hidup aku dunia ni lah, mati lepas tu tak ada hidup balik. Apa mana hidup dua kali? Kalau hidup dua kali, nak mati-mati dah bapak kami tu buat mari semula nak tengok hidup ke tak. Allah sakit hati lah kalau bercakap depan kita tak. Cakap depan Nabi begitu. Jadi dalam surah yang lain Allah Ta'ala sebut bahawa mereka tetap tidak akan percaya. Ini juga ada idmash, tapi huraian ini disebut pada surah yang lain, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mari macam mana pun. Ginilah kita sebut mudah-mudah, kalau Allah Ta'ala hidupkan kembali bapak-bapak mereka, mari jumpa mereka ni, dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata macam dia kata sebelum ni, mu'allamun majnun ataupun sahirun mubin. Dia kata Muhammad ni ada orang gila, ataupun Muhammad ni sihir. Muhammad ni hidup-hidup, mati tengah-tengah kubur tu, hidup balik. Sihir Muhammad ni. Sihir pula. Bermakna mereka tidak akan beriman. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat 37, orang panggil takhwif dunyawi.
takhwif duniawinya, ahum khairum am qaum tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum tubba, orang-orang sebelum mereka kami binasakan, sungguhnya mereka itu orang-orang yang berdosa. Siapa tubba ni? Tubba ni raja orang Yaman. Dalam hadis Bukhari sebut bahawa tubba ni raja tu beriman, rakyat tu kufur. Raja tu beriman. Nabi sebutlah hadis. Tubba ni orang Yaman dulu, lama zaman dulu-dulu. Yang mana orang Mekah ni tahu cerita ni. Ad, Samud, Iram, semua ni puak-puak yang orang Mekah dengar cerita. Jadi kita tengoklah, ada jenis orang panggil meniaga tu, dia kita tengok, oh begini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tuhan sebut dah. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat ni pada musyrikin Mekah, makna musyrikin Mekah tahu kau Ad, kau Samud. Dia reti benda ni sebab dia dengar cerita. Dia dengar cerita. Jadi, adakah kamu lebih baik? Kamu rasa kamu lebih baik pada kaum Tubba? Sebab tu Allah Ta'ala sebut kaum Tubba, kaum Tubba. Tubba tu sendiri dia tu beriman. Berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih baik ataupun dia lebih baik lagi? Allah Ta'ala kata, ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Kami binasakan mereka, sungguhnya mereka golongan mujrimin, golongan jahat. Tak kira lah kaum mana pun hak jahat, perangai serupa, kami hancur belaka. Ayat nombor 36, 37. Ayat nombor 38. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala buat segala-galanya jadi mu kena jadi hamba Allah, jangan jadi hamba syaitan. Dalil akli yang menetapkan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Tidak kami buat main-main ni, makna Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ni bukan sia-sia. Bukan. Langit bumi dijadikan untuk kamu ibadah kepada dia sahaja dan minta kepada dia sahaja. Apa yang kita sebut tajuk dan surah ni kemarin lah, bahawa ibadah hanya pada Allah, minta hanya pada Allah Ta'ala. Ibadah hanya pada Allah, minta pada Allah ni. Dengan langit bumi Tuhan buat ni, bukan Tuhan buat perhiasan saja-saja nak suruh tengok gitu. Tidak. Kerana nak suruh manusia dia jadi hamba dia, beriman pada dia, mentauhidkan dia dan hanya minta pada dia sahaja. Ayat nombor 39, Allah Ta'ala sebut lagi bahawa kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Kami tak buat malaikat nak suruh manusia ni terima akidah yang benar. Itu mana hak. Kami tak buat benda tu malaikat hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tuhan kata, walakin aksaranna, tapi banyak manusia tidak tahu, makna tidak tahu, tidak mengambil tahu akidah yang sebenar. Tidak ambil tahu setelah diberitahu. Kalau tak tahu daripada awal, lain cerita. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala tidak azab, melainkan Allah Ta'ala bangkit rasul pada kaum tersebut. Ni memang tidak mengambil tahu setelah diberitahu. Tu maknanya walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Ayat nombor 40, takhwif ukhrawi. Allah Ta'ala sebut takhwif ukhrawinya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Hari keputusan yang akan dibuat oleh Allah. Maknanya apa? Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat, janji dijanjikan oleh Allah kepada mereka semua. Tah muka dunia ni hari ujian. Hari-hari ini diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Akhirat hari keputusan.
Ujian tak ada dah. Keputusan je ada. Baik dengan tak baik. Tak ada tengah-tengah, tak ada R&R, tengah-tengah tidak ada. Ni baik tak baik. Mukminin ataupun mujrimin. Mukminin ataupun kafirin. Pilih dua tu. Ini keputusan. Keputusan apa? Iaitu hari yang seorang karib tidak dapat bermanfaat kepada sahabatnya sedikit pun dan tidak pula mendapat pertolongan. Baik. Hari yang mana? Hari yang tidak boleh bantu. Yang pertama tafsir dia, hari yang tidak boleh dibantu oleh seorang kawan kepada kawan yang lain. Pertama. Dan hari, tafsir yang kedua, hari yang tidak boleh dibantu kerabat dia dengan kerabat yang lain. Tak boleh bantu. Tamu ke dunia ni, kerana pada hari tersebut, kalau nak sebuah tamu ke dunia ni, kalau susah dah orang bantu. Sama ada kawan ke siapa ke orang negeri mana, susah orang bantu. Orang duk gempa bumi, duk tsunami ni kan ada orang beri bantuan ke dia. Nah, kipok-pok kita ni mana duk kenal orang tu, kerana dia susah kita bantu. Akhirat susah tak ada orang bantu. Tak ada orang bantu. Kita nak bantu dia pun tak boleh, dan Allah Ta'ala tak izin untuk kawan membantu kawan, kerabat membantu kerabat, tidak boleh. Dan Allah Ta'ala sebut lagi di sini dengan perkataan walahum yunsarun. Jadi mesti kita terfikir, manalah tahu, takut-takut ada kabel dengan Allah boleh tolong. Supaya Allah Ta'ala ni dia tak mau bagi manusia ni fikir. Lepas daripada tu dia kata walahum yunsarun. Tidak ada orang yang akan ditolong oleh Allah. Tak ada orang ditolong oleh sahabat, dia tidak ada. Hanya Allah beri pertolongan. Hanya Allah beri syafaat. Oleh itu atas muka dunia ni, segala syafaat qahriyah, segala pertolongan minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang mati, jangan minta dengan kubur, jangan minta dengan capal, jangan. Ada juga sikit. Baik. Hari macam mana? Saya sebut tadi, hari yang begitu. Kecuali, ada kecuali juga. Kecuali siapa? Illa man rahimallah. Innahu huwal azizul zurrahim. Kecuali bagi orang yang diberi rahmat oleh Allah. Siapa dia? Ai mu'minin, kata Anwarul Bayan. Ai mu'minin, iaitu orang diberi nikmat oleh Allah di sini, maknanya orang yang diberi nikmat rahimallah di sini orang beriman lah. Bukan makna saya saja dia tu kafir akhirat esok. Aku nak beri rahmat ke dia maka tak. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan beri ampun kepada orang syirik dan mati kat syirik. Mati dosa lain mungkinlah dapat rahmat Allah, mungkinlah kalau Tuhan nak beri ke dia. Dengan satu sebab dia untuk buat benda tu Tuhan begitu bersetuju sangat, dia boleh beri. Tapi di sini rahimallah, di sini maknanya orang beriman akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan innahu, Allah Ta'ala ni huwal aziz, menunjuk pada sifat kekuasaan Allah Ar-Rahim, dan menunjuk pada sifat rahimnya Allah, pemurahnya Allah Ta'ala. Baik, sekarang ni ayat 43 hingga 50. InsyaAllah kita habis malam ni. Lama sikit malam ni sikit je, tak banyak, penerangan dia mudah-mudah ya. Bismillah. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghayil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم
Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Kemudian ayat 43 Allah Ta'ala sebut secara terang berkenaan dengan siksa api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertamanya, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum dalam neraka ni ada buah pohon zakum. Maka orang kafir fikir ada pokok dalam neraka, kata api pokok. Kalau pokok dalam neraka hangus habis neraka pokok tu. Tengok tu. Pokok tu lagu mana? Allah Ta'ala sebut pokok tu api. Bukan pokok atas muka dunia ni daripada kayu. Pokok tu api, iaitu buah zakum, pokok zakum. Ta'amun athim, makanan orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih. Al muhli maknanya minyak tar yang hitam. Kal muhli yaghli fil butun, yang mendidih dalam perut kamu. Bila kamu makan, masuklah perut tu, mendidih. Mendidih macam mana? Kal muhli yaghli fil butun ka ghayil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Tak makan lapar, makan boleh sakit. Begitulah penduduk neraka. Allahu Akbar. Ini merujuk kepada penyiksaan Allah kepada jiwa dia, kepada orang panggil body dia. Body dia kena begitu. Kalau muhli yaghli fil butun ka khudhuhu fa'tilu ila sawa'il jahim, peganglah dia kemudian seret ke tengah-tengah api neraka. Meraung tengah-tengah tu, kemudian summa subbu fawqa ra'sih, tuangkanlah air yang panas di atas kepalanya. Siksa tubuh lagi tu. Ni baru siksa perasaan. Sambil-sambil tuang tu, dzuk, rasa musebuk pada dia, rasakanlah sesungguhnya kamu Al-Aziz, orang yang maha perkasa di atas muka dunia dulu. Karim, orang yang mulia, orang hebat dulu. Hebat kamu sehingga lupa pada akidah tauhid. Orang mulia belaka kamu sehingga kamu lupa bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah, orang takut pada Allah. Kemuliaan kamu, kehebatan kamu bukan jalan yang diredai oleh Allah. Sampai kamu lawan Allah. Hei manusia, zuk, rasa hari ini. Letak minyak atas kepala. Sungguhnya kata Allah, inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Sungguhnya ini adalah azab yang dahulu kamu meragu-ragukannya. Ni, jumpalah ni. Ni azab hak kamu meragu dulu ni. Hak kamu kata kiamat tidak ada, neraka tidak ada, Muhammad bohong ni. Ni benda dia ni. Itu neraka Allah. Apabila mari ayat neraka Allah, mesti Allah Ta'ala cerita syurga. Mesti. Kerana neraka itu, bila orang mukmin dengar, amat-amat gerun dalam jiwa dia. Dah syurga tu orang mukmin dengar, penuh dengan kenikmatan di hati dia. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mintalah tuan-tuan nak syurga Allah ni, kena minta, kena minta. Minta dengan Allah. Nak jauh neraka Allah ni kena minta. Kemudian ayat 51 sampai akhir. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Setelah Allah Ta'ala cerita neraka yang begitu dahsyat, yang mana manusia ni tak boleh nak bayang sisa neraka Allah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan syurga yang penuh nikmat. Yang pertama sekali Tuhan sebut, sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Innal muttaqin fi maqamin amin. Tempat yang aman. Tempat yang aman itu tempat yang maqamin amin ini maknanya tempat hebat dan juga aman. Rumah yang besar dibuat di perkampungan, tapi ada pencuri, aman ke tak? Tak. Rumah yang besar dibuat dalam bandar, nak parking pun payah, aman tidak? Tidak. Maqamin amin, tempat yang begitu aman. Dari sudut rumahnya hebat, suasananya aman. Fi jannatin wa uyun. Kalau aman saja, tak ada jannat, tak ada uyun, tak jadi juga. Tak ada rumah besar saja, kering tanah, comel ke? Tak, ada jannat, ada kebun, makna hijau. Uyun, kalau nak ada pokok mesti kena ada air. Sebab pokok dengan air ada uyun, ada mata air. Lepas tu rumah besar, hidup aman, apa pakaian buruk, tak jadi juga. Allah Ta'ala sebut, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Iaitu yalbasuna min sundusin, mereka memakai sutera yang halus serta sutera yang tebal. Kita nampak halus je molek, tebal ni nak buat apa? So macam kita pakailah seluar alik dalam, tak sama dengan seluar alik luar. Betul tak tuan-tuan? Kalau seluar alik luar tu sama dengan seluar alik dalam, tak kelari orang, nipi begitu dah. Maka sundusin mustabrak maknanya seluar tersebut ada yang pakaian tu ada yang nipis yang sesuai dengan keadaan dia, ada yang tebal. Tebal itu bukan bermakna sejuk, tidak, kerana berjenis-jenis pakaian dan mereka duduk berhadapan-hadapan. Hadapan-hadapan ni makna tidak ada orang yang membelakangi orang lain di syurga, tidak ada. Macam tuan-tuan duduk sini, orang tu duduk belakang tu, tidak ada di syurga. Semua barisan hadapan semua, dan tidak ada orang yang membelakangi orang lain. Itu disebutlah hadis Nabi SAW. Itu maknanya mutaqabilin. Dah makan boleh semua, boleh semua. Kadzalika wa zawwajnahu, tak sempurna kalau tak ada perempuan. Itu dia. Betul tak? Makan sedap, rumah besar, apa duduk, tak ada perempuan, tak boleh. Maka perempuan ni macam mana pula? Bihurin 'ain. Apa dia? Bidadari. Hurin 'ain ni
pasangan hidup yang warna kulitnya putih, matanya indah, katalah hadis. Kulit putih, mata comel. Lagu mana tak tahulah. Bidadari ni pasangan, bukan isteri ni, bukan pasangan. Isteri lain, pasangan kita. Kalau ada isteri boleh masuk syurga dengan suami, alhamdulillah. Dari rumah aman, hidup sedap, makan lalu, ada orang buat. Kalau atas muka dunia begini ni rasa macam syurga dah rasa ni. Nah, tapi dunia semata-mata. Hak tua, hak muda tu akan tua, rumah tu lama-lama buruk, harta lama-lama diwarisi oleh orang lain, dunia. Tapi hak ni tidak. Yad'una fiha bikulli fakihatin amini. Dalam mereka duk minta segala macam buah-buahan. Bikulli fakihatin amini, buah-buahan tersebut kata Allah Ta'ala, buah-buahan yang tidak ada mudarat. Kerana atas muka dunia ni ada buah makan banyak jadi mudarat. Sedap macam mana pun. Durian, sedap durian. Sedap tak? Sedap. Tapi orang kecil manis makan boleh 5 butir. Bukan 5 biji, 5 biji dalam tu 5 tu. Terbalik mata tu. Kalau teh kecil manis dah. Pokcik ni bukan kecil manis lah ni. Buah makan banyak tak boleh juga makan banyak. Apa buah apa? Atau buah tamar kalau makan banyak jadi panas, tubuh jadi panas. Tak selesa, tekak cepat kering dan sebagainya. Apa pun makanan makan banyak, sikit perut, dah syurga tak ada. Amini, tak ada mudarat sama mudarat atas muka dunia. Ayat 56. Mereka tidak merasa mati di dalamnya kecuali mati di dunia sahaja. Tidak rasa mati atas muka dunia hebat macam mana pun saya sebut mati. Ni selamat daripada mati, tak mati, duduk gitu. Takut-takut kita fikir mati ke duduk gitu, dah nikmat begitu. Dah mati sekali atas muka dunia dulu ya. Tu je mati. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dipelihara daripada azab api neraka. Sebagai kurnia daripada Rabb kamu yang demikian adalah beruntung yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala, beruntung besar. Dzalika fauzul azim. Hak dapat begini, dapat keuntungan yang begitu besar. Kemudian ayat yang last sekali itu ayat yang ke-59, ayat yang ke-58, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yadhakkarun. Ayat ni ayat yang ke-58 kalau kita tengok sini, merupakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak sebut kepada kita cara macam mana nak syurga Allah, nak jauh azab Allah ni macam mana, nak beruntung ni macam mana. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka dapat pelajaran. Mu nak dapat syurga Allah, nak jauh pada azab Allah, nak mentauhidkan Allah daripada segala-segala yang kita bincang depan-depan tu dengan Quran. Dan Quran ini kami mudahkan kepada kamu. Kenapa tak mau belajar juga? Gesaan supaya belajar Quran, maka tunggulah, sungguhnya mereka itu akan pula menunggu. Allah Ta'ala mudahkan Quran, dan Allah Ta'ala fartaqib innahum murtaqibun. Selanjutnya Allah Ta'ala sebut, maka tunggulah, innahum murtaqibun, sungguhnya mereka itu pula menunggu. Artinya mereka akan mengetahui kemenangan itu pada pihak mana wahai Muhammad. Sama ada betul kamu ke, betul mereka ke, orang ikutmu, orang kafir kamu, tunggu akhirat. Kalau tak mau beriman sangat, tak apa, kita tunggu. Tengok siapa betul, siapa dia salah. Begitu juga cara dakwah. Tetap mau cari sangat, tunggu akhirat lah. Di antara ayat Nabi juga sebut, wa inna awhiyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Mungkin mu betul, mungkin aku salah. Nak tahu siapa betul, siapa salah, nak tunggu akhirat, nak tengok siapa betul, siapa salah. Siapa neraka? Nabi yakin sebab dia memang betul hak dia sebut. Ni puak-puak ni tak yakin walaupun dia lawan Nabi. Kerana dia tahu Nabi itu betul dengan bukti, dengan hujah. Wallahu a'lam. Kita sambung pada masa akan datang insya-Allah suratul Jasiyah. Lepas surah Jasiyah ni suratul Ahqaf. Lepas surah Ahqaf habis 2 surah lagi. 2 surah lagi nak habis, surah Hawamim. Kemudian kita masuk surah depan tu suratul Zumar pula. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi